Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Hello Malaysia dan hari ini Hello Malaysia memilih satu lagi topik yang saya percaya akan menarik perhatian anda yang sedang bersama kami secara langsung dan juga eksklusif di Hello Malaysia ini. Dan topik yang kita pilih hari ini di Hello Malaysia ialah UTC, dekati sasaran. Barangkali ramai yang tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan UTC. Ianya singkatan kepada Pusat Transformasi Bandar ataupun Urban Transformation Centre. Dan dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada bersama saya di studio Hello Malaysia hari ini untuk bercakap tentang topik ini. Tetapi seperti biasalah kami juga membuka talian kepada anda di 03-2693-7008 bagi membolehkan anda barangkali ingin memberi pandangan dan juga pendapat dan berkongsi apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan bersama dengan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di studio Hello Malaysia hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya inilah yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Irwan Sariga Abdullah yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaraan Bahagian Dasar di Kementerian Keuangan. Jadi Datuk, kembali semula ke Hello Malaysia. Ya. Dan di sebelah sana barangkali sudah pun dikenali ramai itu yang berbahagia Datuk Nazim Johan yang merupakan Setiausaha Kerja Persatuan Pengguna Islam Malaysia ataupun PPIM. Jadi kita bersama lagi Datuk ya. Membincangkan satu topik yang cukup menarik sebenarnya dan kalau anda masih ingat tidak berapa lama dulu iaitu pada 18 hari bulan yang lalu pelancaran bulan Februari yang lalu sebenarnya iaitu pelancaran Pusat Transformasi Luar Bandar dan ianya telah pun mendapat sambutan yang begitu hebat apabila dilaksanakan di Gopeng Perak dan satu lagi RTC telah pun diwujudkan di Kota Baru itu ya. Dan sekarang ini mereka akan melancarkan pula, kerajaan akan melancarkan pula apa yang dipanggil sebagai Pusat Transformasi Bandar ataupun UTC. Jadi inilah yang ingin kita ketahui dan pelancarannya akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu pada 23 hari bulan Jun yang akan datang ini. Jadi sesuatu yang barangkali boleh memberi manfaat kepada rakyat yang akan menggunakan kemudahan yang disediakan oleh UTC ini. Jadi barangkali ramai yang tidak mengetahui kenapakah kerajaan merasakan Datuk ya bahawa UTC ini perlu diwujudkan pula untuk bergandingan bersama dengan RTC yang telah lebih awal dilancarkan. UTC ini satu konsep yang baru di mana untuk memudahkan masyarakat dan rakyat di bandar khususnya. Dan dalam satu bangunan tu kita ada semua servis counter servis untuk rakyat di bandar, penduduk di bandar. Contohnya JPJ, pejabat pendaftaran, pejabat SPAT, bank, dan juga kita ada klinik satu Malaysia, kita ada polis, and then kita ada krim kedai rakyat satu Malaysia dan banyak lagi. Jadi bila rakyat nak buat sesuatu urusan, dia boleh buat di satu bangunan dalam tempoh yang singkat. Dia tak payah pergi ke nak bayar cukai pergi ke bangunan ni di merata tempat. Tapi di dalam satu bangunan dalam tingkat yang berbeza kita ada semua servis. Jadi memudahkan rakyat. Dan kita juga ada tempat yang untuk daycare center untuk baby. Kalau ada anak kecil mereka boleh tinggal. Ataupun ada ayah yang tua yang tak boleh jalan, kalau tinggal di rumah bahaya, bawa ke UTC, tinggal di sana buat urusan. Kemudahan itu pun disediakan. Kemudahan itu disediakan. Dan satu tingkat kita ada library untuk perpustakaan dan even kalau ada anak-anak yang ingin membaca buku, boleh tinggal di library. Kita ada computer center dan kita ada youth center di mana gym, dance center, semuanya ada. So dan ruang perniagaan pun kita sediakan. Sesiapa yang berminat contohnya di UTC Melaka, bolehlah menghubungi sekretariat di sana untuk membuka kedai perniagaan. Apa yang istimewa UTC Melaka, kita juga mengambil alih tanah di sekelilingnya untuk dijadikan pasar tani. Dan peringkat permulaan pasar tani ini kita akan adakan setiap hari dengan farma yang akan operate. Dan satu lagi yang saya ingin menegaskan di sini, UTC ini akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam. Dan setiap hari, even hari Ahad, hari Sabtu. Biasanya orang yang kerja waktu siang hari, dia boleh buat pasport di waktu petang selepas waktu bekerja. Inilah konsep yang baru yang amat
Berhormat Perdana Menteri idea dia untuk memudahkan masyarakat di bandar, dan kita akan wujudkan di setiap bandar di Malaysia. Okey. Saya nak berkongsi bersama dengan Datuk Nazim sebelum itu, tapi satu soalan nak tujukan kepada Datuk, kenapa Melaka dipilih sebagai projek pertama ini? Dia sebenarnya saya panggil semua negeri dalam mesyuarat saya yang mempromosikan. Saya panggil semua negeri. Saya kata saya tak nak bina bangunan yang baru, bangunan yang ada di bandar yang tidak digunakan sepenuhnya, bagilah kepada kerajaan pusat, kita akan renovate bangunan tersebut dan menjadikan UTC. Melaka dia very proaktif. Dia kata saya ada bangunan, 2 biji bangunan. Datuk pilihlah. Negeri-negeri lain pun ada, tetapi dia datang lewat sikit, so kita pilih. Dan secara kebetulan Ini bangunan dia tu ini yang kita renovate. Kalau tengok bangunan yang asal yang ni kosong, tetapi kita renovate menjadi bangunan macam ni dalam tempoh 8 minggu saja. Sekali dengan interior, ICT dan sebagainya. Begitu pantas. Ya, satu yang menarik. Saya ingin berkongsi dengan Datuk Nazim. Kalau kita lihat daripada apa perancangan yang disebut oleh Datuk Mamat tadi, barangkali sesuatu yang menarik boleh diharapkan, terutamanya bila melibatkan rakyat jelata, pengguna-pengguna khususnya yang barangkali sebelum ini menghadapi masalah. Tapi bagaimana Datuk melihat, apakah ini satu program, satu projek yang barangkali akan memberi satu bentuk manfaat yang amat hebat kepada orang ramai? Saya mula dengan tabik dulu. Tapi sebenarnya inilah yang kita pengguna harapkan. Pasal kita menerima macam-macam aduan kan. Kadang-kadang kalau di Kuala Lumpur lah kita lebih bercerita mengenai Kuala Lumpur pasal kita berkhidmat di Kuala Lumpur hari ini. Kadang-kadang nak pergi satu tempat ke satu tempat tu 1 jam. Nak berurusan, nak pergi buat tempat lain, buat 2 kerja dah habis 1 hari. Jadi kita melihat perkara ini ataupun idea ini cukup bagus dan cukup mengalu-alukan penubuhannya. Cuma kita mengharapkan idea yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri kita ini disambut dengan sebaik mungkin oleh implementersnya sendiri. Pasal kita juga, ini kita cerita awal tu ya, pasal kita tak ada aduan-aduan kadang-kadang di peringkat kaunternya. Ini kita ni mungkin a bit negatif, tapi daripada apa yang kita lalui, ada sebab-sebab untuk kita ada sedikit keraguan terhadap perkhidmatan individu di kaunter. Maknanya mungkin the facility is first class, tapi orang yang melaksanakan kerja itu ada sedikit, mungkin kita boleh berkongsi juga pengalaman bagaimana mungkin macam ni lah tu ya, kita ada pengalaman sikit baru ni di mana kita nak buat stamping saja. Counter officer tu kata datang 3 hari untuk stamping saja, takkan stamping 3 hari. Sebelum ni kita 1 hari, jadi dia kata ni dah prosedur lain. Tapi setelah berjumpa pegawai di dalam tu, stamping sehari. Jadi fasiliti tu ada, tapi manusianya mungkin tidak dapat mengikuti kecepatan 8 minggu punya transformasi tadi. Jadi itu from our perspective lah. Dan ada juga benda-benda lain yang kita ingin cadangkan. Tapi setakat ni saya rasa mukadimahnya cukup cantik dan kalau dilaksanakan PPRM menyambut baik sebenarnya. Cukup menyambut baiklah. Kalau itulah yang nak dibuatkan, pasal kita kadang-kadang kritikal juga tu. Dan satu lagi juga yang kita ingin lihat tu ya, apabila UTC ini dilancarkan nanti, apakah ianya dari segi konsepnya, dari segi falsafahnya akan sama dengan apa yang dilakukan oleh RTC. Dan kalaulah kata nanti okey di Melaka tu dah ada untuk UTC, Melaka tu tak salah sebesar mana. Ini berarti bahawa RTC tidak akan diwujud di Melaka. Akan wujud akan ada juga. Akan ada. So dari segi sudah ada perancangan pun dan kerajaan sedang membuat langkah-langkah awal untuk melaksanakan RTC. Dia ada hubung kait RTC dengan UTC. RTC untuk penduduk luar bandar dari segi pertanian, hasil pertanian penduduk luar bandar, kalau kita tengok kebanyakannya hasil pertanian. So hasil-hasil pertanian ini dikumpul sebagai pusat pengkumpulan dan untuk ditransport ke kedai, pasar ataupun untuk diekspor. Jadi RTC menjadi satu pusat pengumpulan untuk petani-petani dan juga peniaga-peniaga hasil-hasil pertanian.
Dan di samping itu juga di RTC ada ruang-ruang niaga untuk penduduk setempat berniaga dan juga menjadi pusat di mana aktiviti perniagaan dijalankan, ada pusat perbankan dan sebagainya untuk menolong rakyat di luar bandar. Dan produk RTC juga boleh dibawa ke UTC di mana ada ruang perniagaan di UTC, di urban center dan dipasarkan di kawasan bandar untuk penduduk bandar. So ada hubung kait keduanya yang matlamat terakhir ataupun the main objective ialah pembangunan komuniti di seluruh Melaka tu. Begitu juga di negeri lain pun akan ada UTC, RTC dan hubung kait untuk mentransformasikan kehidupan rakyat, membawa ke satu tahap yang tinggi ke arah mencapai negara maju berpendapatan tinggi. Kalau tengok di RTC ada kedai-kedai yang meniaga, pendapatan mereka meningkat mendadak. Yang dahulunya pendapatan 1,500, sekarang 4,000, 5,000 dan ada yang 8,000, 10,000. Meniaga macam barang durian, hasil durian, hasil tangkapan ikan dipasarkan. So ini menjadi pusat tarikan dan aktiviti perniagaan dijalankan. Tetapi konsepnya agak lain. UTC di bandar untuk provide kemudahan kepada penduduk bandar. Satu lagi di UTC juga, saya pastikan kita ada counter service di mana ada 4 bahasa. Orang yang menjaga kaunter tu di bawah. Bila kita enter satu bangunan, dia ada counter service. Kita ada 4 bahasa, bahasa Inggeris, Melayu, India dan Cina. Supaya kalau ada yang tua yang tidak pandai bahasa Malaysia, yang bercakap bahasa ibunda mereka, jadi orang akan bawa dia terus ke tempat di mana dia ingin membuat urusan. So ini satu pembaharuan, satu Malaysia konsep where pelbagai bahasa diadakan. Kita faham apa ni Tuan Zim ya. Ini ialah falsafah yang ingin disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana rakyat didahulukan dan pencapaian itu diutamakan. Tetapi tidakkah Datuk Nazim melihat bahawa barangkali akan timbul redundancy lah. Artinya kita dah ada jabatan-jabatan kerajaan yang menjaga keperluan rakyat, dan sekarang ini dia sudah ada RTC di luar bandar dan ada UTC di bandar. Tidakkah ini mungkin akan memberikan sedikit satu situasi yang mungkin dianggap redundant lah sebenarnya dari segi pelaksanaan? Saya selagi perkhidmatan, selagi the human factor yang menjalankan kerja itu baik, rasanya ini tidak timbul. Okay. Cuma dia timbul kalau menjadi satu kata orang proses. Proses itu tidak mencukupi. Contohnya kalau nak buat IC, ini tak cukup, nak kena pergi ke headquarters contohnya. Adakah ini antara benda yang juga menjadi kerisauan kita. Kadang-kadang kita nak buat proses, katakan di post office. Ada proses-proses yang telah boleh dibuat post office. Tetapi setengah-setengah proses kena balik ke JVJ. Jadi ini mungkin kalau dapat dielakkan, maka keyakinan rakyat, keyakinan pengguna lah, kita pengguna ni nak mudah aja tu. Jadi kalau perkhidmatannya baik, kalau senyuman sentiasa ada. Pasal ini pun kita dapat aduan ni kadang-kadang ada juga pegawai-pegawai yang tertinggal senyum kat rumah. Jadi bila tinggal senyum kat rumah, kalau perkhidmatan ni pun cantik pun kadang-kadang orang hati tu kan. Jadi hanya hati rakyat kan. Jadi yang baik nak baik lagi. Tapi memanglah kalau kita nampak pendekatan yang dibuat oleh kerajaan, nampak kayaknya bersungguh-sungguh. Jadi kita terima tanpa kata orang prasangka, terima cara baik. Okey, nanti kita sambung lagi. Kita diarah untuk berehat buat seketika, dan anda yang di luar sana yang sudah menyaksikan secara langsung Hello Malaysia ini, kami percaya bahawa anda juga sebenarnya ada pendapat dan juga pandangan yang ingin disuarakan, kerana anda lah nantinya yang akan menikmati apa yang disediakan di UTC ini, dan juga yang mungkin telah pun menikmatinya di RTC. Jadi panggil-panggil kami di Hello Malaysia di 03-2693-7008. Kami juga ingin mengetahui apakah pandangan dan pendapat anda. Jadi kita berehat seketika, kembali semula nanti bersama kami di Hello Malaysia.
Kembali semula bersama saya di Hello Malaysia. Kita difahamkan sudah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Jadi kita ambil dulu panggilan daripada pemanggil ini. Kalau tak silap saya, Audrey Fernandes dari Petaling Jaya. Hai Audrey. Hi, Sir Kavi. Where have you been? Where have you been? I have been here, but you people have not been giving me good topics to call and comment on. Oh, good. Anyway, tonight's topic is very good. Good evening to you, Sir Kavi, Yeah, and good evening to you your too. Yeah. distinguished panelists. Yeah. I'm so happy to hear. Izinkan saya menggunakan bahasa Inggeris, Sir Kavi. Yeah, no problem. Because I express myself better, I think, in English. Okay. I'm so happy to hear about this UTC because, especially for senior citizens, it's a very good idea. At the moment, as the panelists have said, you have to spend like one day. You can only do like 2 or 3 transactions, and then Correct. it's time for offices to close. So. I am so happy to hear about this new development, and I think it's the right way to go towards saving the rakyat. So I'm looking forward to such a centre being set up in Selangor, especially in PJ, because now we have to go to Shah Alam for, let's say, for land purposes, we have to go to Shah Alam, then we have to go all the way down to somewhere, I've never been to that place for another transaction. So for land, especially for land transactions, it would be wonderful if everything could be done in one building. So congratulations to the people behind this scheme, and God bless. Okay. Thank you, Sir Kavi. Good night. Thank you, Audrey Fernandes. It's nice to hear your voice again, Audrey. Okey, menarik observation yang dibuat oleh Audrey ini dan persoalan yang samalah. Mungkin jika kita bandingkan dengan pergerakan masyarakat di di Selangor terutamanya, barangkali mereka lebih memerlukan UTC diwujudkan di Selangor jika dibandingkan dengan di Melaka seperti apa yang dibangkitkan oleh Audrey. Komen Dato'. Bagi saya setiap negeri memerlukan, setiap negeri, setiap bandar. Even konsep ni kita akan expand lagi. Kita bukan buat satu UTC di satu negeri saja. Kita akan ada mini UTC. Contohnya di wilayah persekutuan sendiri, kalau kita buat satu saja congested. So mungkin kita akan adakan macam di kawasan yang padat penduduk, kita akan adakan. Carikan bangunan yang kosong, yang tidak digunakan sepenuhnya, kita akan adakan counter office. So mungkin di wilayah mungkin ada 2, 3. Satu main office, mungkin kita dah dapat pun bangunan, dan once kita dah lancar di Melaka, kita akan concentrate renovation di Kuala Lumpur. Dan kita akan pergi ke Johor, Sabah dan juga Selangor. Mungkin Selangor pun kita ada di PJ dan di Kelang umpamanya, di mana penduduknya padat, kita akan cari bangunan yang sesuai dan adakan counter service yang tertentu. Mungkin jika sesuatu pejabat tu sudah ada di Kelang, kita mungkin suruh dia pindah supaya ada di dalam satu bangunan. Senang untuk rakyat. Macam Puan tadi bercakap, dalam sehari kita boleh buat 2-3 urusan. Bayar income tax, pergi tabung haji, register. Macam di Melaka tabung haji pun ada. So register tabung haji. Kita pergi bayar Indah Water, Telekom, Tenaga Nasional dan sebagainya, ataupun pos. So memudahkan. Bil tu boleh sambil you buat urusan bank, nak keluar duit ada ATM machine, dan major banks, Maybank, CIMB, semua letak dia punya ATM machine. Saya tiba-tiba terfikir dan saya ingin berkongsi pandangan ini bersama dengan Dato' Nazim. Yalah, sebagai pengguna tu kita ni banyak masalah sebenarnya yang perlu kita lihat, perlu kita selesaikan, bukan saja soal sosial, bukan saja soal ekonomi, tapi kadang-kadang soal politik pun perlu diselesaikan. Mangkali itu masanya sudah sampai di mana pengujudan UTC ini juga menempatkan pejabat-pejabat wakil-wakil rakyat, pejabat-pejabat ahli-ahli parlimen yang di mana rakyat boleh mengadu hal-halnya ataupun masalah mereka. Tak tahulah ini mungkin satu benda yang bagus, tapi yang kita nak cadangkan, nombor satu, dia kena ada biro pengaduan kat situ. Ada. Ada ya? Biro mana dia lagi laju. Biro pengaduan ada, bantuan guaman ada. Kalau masyarakat perlu free lawyer service, boleh dapat bantuan guaman, ada biro pengaduan awam ada. Cukup bagus. Dan itu dia, pasal yang itu pun penting. Mungkin SPRM pun kena ada kot.
Soal yang Datuk Nazim bangkitkan, Datuk mungkin belia-belia juga boleh menggunakan peluang kita yang disediakan. Ada satu tingkat untuk belia saja. Kementerian Belia dan Sukan menyediakan kawasan gym, kawasan dance floor untuk exercise dan sebagainya, ada riadah untuk main pool, main carom dan sebagainya, dan juga kita ada library, kita ada pusat komputer. Dia quite extensif lah, maknanya betul-betul mencukupi, tapi takut sampai tak cukup besar. Pasal dah semua nak ada kat situ. Benda ni cukup bagus. Kita tidak kita perlu recognize the effort, dan idea tu kita rasa cukup baik. Tapi dilihat daripada apa yang telah pun diwujudkan sebelum ni, RTC yang di Gopeng dan juga di Kota Baru, bagaimana sambutan daripada rakyat? Sambutan hangat, terutamanya di Kota Baru dengan peniaganya sampai tidak cukup ruang. Ramai memohon di RTC sebab kawasannya luas. RTC Gopeng kawasannya luas, jadi kita bawa anchor tenant macam Maidin dan juga KFC dan sebagainya untuk menarik ramai lagi. So ia memakan sedikit masa untuk really menjadi satu pusat. Tapi bank dan aktiviti-aktiviti lain sedang berjalan. So secepat mana agaknya pihak kerajaan sendiri akan sebab di RTC ni dia covers a wider radius, dia panggil kawasan yang luas 100 kilometer. Sedangkan UTC dia bangunan dan di bandar. So RTC ni kita juga gunakan penuntut-penuntut di universiti untuk menjadi ambassador, pergi ke kawasan kampung-kampung, educate, menjalankan aktiviti dengan orang kampung, dan university lecturer semua terlibat. Jadi dia banyak aktiviti, bukan di RTC saja, di sekitar RTC untuk really transform pemikiran rakyat. Macam mana nak earn money, buat bisnes, apa yang bagus. Manakala di UTC ini ialah untuk memudahkan penduduk di bandar menjalankan aktiviti harian, counter service dan sebagainya. So konsepnya agak berlainan sikit, tapi kedua-duanya untuk manfaat kepada rakyat. Tapi bersungguh-sungguh, maknanya betul-betul menyelami hati rakyat dan keperluan rakyat. Jadi memang sesuatu benda yang berguna amat. Dan ini juga merupakan satu lagi dipanggil sebagai strategi ataupun Blue Ocean strategi. Blue Ocean strategi. Jadi dalam strategi itu sendiri itu apa yang dimaksudkan dengan Blue Ocean strategi itu? Blue Ocean strategi ini dia ada Red Ocean, Blue Ocean. Kalau kita baca buku ni yang ditulis oleh seorang profesor Harvard University, kalau kita nak buat sesuatu, janganlah kita pergi ke arah Red Ocean, maka kita akan gagal. Kita kena pergi kepada lautan biru di mana opportunity-nya lebih banyak. Saya ambil contoh, walaupun ini telah dilaksanakan dulu antara polis dengan army, dia tak boleh pandang muka. Kalau lakukan. Dan di Sabah, Sarawak, di mana kita gunakan pasukan tentera untuk membina rumah dan juga membuat jalan, dan kosnya lebih rendah jika kerajaan menggunakan JKR dan kontraktor yang lain. 3-4 kali ganda, lebih rendah. So inilah antara konsep-konsep yang baru yang kerajaan melaksanakan untuk kemudahan rakyat dan juga menjimatkan kos dari segi pengurusan kerajaan. Ini satu lagi program transformasi Datuk Nazim. Tetapi kadang-kadang rakyat Malaysia ini, terutamanya masyarakat kita yang bersifat majmuk dengan fahaman-fahaman politik yang berbeza, kadang-kadang apa yang cuba dilakukan oleh kerajaan itu dilihat sebagai satu lagi political sting, satu lagi political move dalam memenangi hati rakyat, memenangi undi dan sebagainya. Itu mungkin satu, tapi rasanya lah ini kita bercakap terang sebagai NGO di luar sana kan. Kalau ramai pemimpin ataupun pegawai kerajaan yang bersikap bersungguh-sungguh untuk membantu, kita merasakan mungkin tidak sukar untuk memenangi hati rakyat. Kalau tengok Datuk Najib kerja siang malam pagi petang, saya rasa tanya siapa-siapa pun di luar sana, dia kalau dia benci pun dia tak boleh nak benci. Dia nak cakap apa? Pasal the action speaks louder than words.
Tapi malangnya kita masih di luar sana tu, kita menerima berbagai aduan. Aduan yang menuding jari kepada pihak-pihak tertentu dalam pengurusan ini yang kurang efektifnya. Yang kadang-kadang benda yang satu surat yang boleh dibuat dalam satu hari mungkin makan seminggu. Jadi yang ini dah melepasi jangkauan biasa ni. Kita melihat rungutan-rungutan yang agak serius. Jadi ini yang kita sebut tadi, kadang-kadang senyuman pun terlupa nak bawa. Dan outreach langsung tak ada. Ini saya kira sebagai outreach. Dia pergi macam orang nak berdakwah, dia keluar. Kadang-kadang orang berdakwah dekat pejabat ataupun dekat masjid saja. Tapi ini merupakan satu langkah yang kita amat mengalu-alukan. Jika ini banyak usaha-usaha begini dilakukan, saya tak fikir kita perlu risau. Tapi mungkin kerana banyak yang tidak melakukan, kita ada void area lah rasanya dalam pengurusan. Pasal satu benda yang amat mudah ya. Kita dapat aduan. Dia kata di pengadu lah, orang susah. Dia kata Jabatan Kebajikan Masyarakat masih memberi 100 bantuan. Saya rasa kalau Datuk Najib perasan pun ini tidak akan berlaku 100 ni dah setelah improvement yang berpuluh tahun sebanyak RM80. Jadi kita tidak mempunyai faktor manusia dalam urusan ini, yang mana ini kita melihat satu perbezaan yang kita pun terkejut sebagai NGO, kita terkejut juga ni. Tapi kita amat mengalu-alukan. Tapi kita masih rasa yang perlu diberi tumpuan utama adalah the human factor, yang itu nak kena orang macam Datuk lah kena buat lah. Pasal kita kat luar nanti kita nak tanya Datuk. Sebab saya bangkitkan persoalan ini kerana dua kawasan ataupun dua negeri yang menerima faedahnya, terutamanya di Perak yang kita tahu pernah dikuasai oleh Pakatan Rakyat, dan juga di Kota Baru yang sememangnya sebuah negeri yang sentiasa saja berada di bawah PAS. Jadi inilah yang akan kita nanti bincang-bincang bagaimana sambutan rakyat di kedua-dua negeri itu apabila UTC dan juga RTC ini dilancarkan. Tapi kita akan berehat seketika, dan anda yang masih lagi bersama kami secara langsung dan eksklusif di Hello Malaysia ini boleh terus memanggil kami di 03-2993-7008. Kita berehat seketika, kembali semula nanti bersama saya di Hello Malaysia. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Hello Malaysia ini. Kita masih lagi bercakap tentang Pusat Transformasi Bandar ataupun ringkasnya UTC, dekati sasaran. Itulah topik yang kita pilih hari ini di Hello Malaysia. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Irwan Sariga Abdullah yang merupakan TKSU di Kementerian Keuangan, dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Nazim Johan, iaitu Setiausaha Kerja Persatuan Pengguna Islam Malaysia ataupun PPIM. Jadi nombor talian juga masih dibuka 03-2993-7008. Teruslah memanggil kami di Hello Malaysia. Dan kembali semula kepada persoalan yang saya bangkitkan tadi sebelum kita berehat tentang sambutan di negeri Kelantan yang kita tahu bukan dikuasai oleh Barisan Nasional, dan di Perak sendiri yang pernah dikuasai oleh Pakatan Rakyat sebelum diambil alih oleh Barisan Nasional semula. Jadi mungkin ini boleh jadikan sebagai satu perbandingan bahawa bila perkhidmatan disediakan, soal politik sebenarnya dilupakan oleh rakyat. Dilupakan oleh rakyat. Rakyat memerlukan perkhidmatan yang baik. Mereka memerlukan di tempat mana mereka mencari pendapatan harian dan sebagainya. Dan ini tidak disekat oleh fahaman politik. Ini melangkau fahaman politik. Walau di Penang kita akan wujudkan UTC, mesti akan dapat sambutan yang hangat. Contohnya di UTC Melaka kita ada satu floor ni untuk urusan berkaitan dengan negeri. Contohnya pejabat tanah nak bayar hasil tanah. Walaupun kita wujud di Penang nanti, rakyat Penang pun perlukan pejabat-pejabat perkhidmatan yang sama. So kita pergi sana, kita tidak bincang soal politik, tetapi untuk membuat urusan harian, untuk kehidupan harian, mencari nafkah dan sebagainya. Dan di UTC juga kita ada untuk pelajar-pelajar. Ada PT-PTN pejabat, ada kios di mana job kios untuk mencari pekerjaan dan interview di sana dan sebagainya. Jadi banyak urusan adalah bertumpu kepada kemudahan rakyat. Jadi tanpa kira di sana kalau pergi dia tak tanya you parti mana and so on. It's for
untuk mendapatkan perkhidmatan dan sebagainya. Tanpa mengira kaum, tanpa mengira latar belakang, you miskin ke, you kaya ke, treatment sama semua. Dan saya setuju, amat setuju dengan Datuk Nazim. Mentaliti yang duduk di kaunter tu mestilah berubah. Kita kena senyum, kena peramah dan sebagainya. Walaupun kita penat dan sebagainya, tapi kita kena utamakan rakyat. Kerana segala yang kita buat adalah untuk rakyat. Dan rakyat tu mungkin ibu bapa kita sendiri, adik-beradik kita sendiri. Jadi kalau kita buat kasar, mungkin satu hari orang buat kasar kat adik-beradik kita. Jadi kalau semua yang fikir dengan cara ikhlas untuk berkhidmat dengan jujur dan sebagainya, negara akan maju. Dan tempoh 8 tahun yang akan datang, kita akan menjadi satu negara yang maju dan juga berpendapatan tinggi. Satu lagi ingin saya tekankan di sini sebelum saya lupa lah. Sebelum ini kita selalu tengok everybody ataupun setiap agensi kerajaan dia ada territorial. Dia bekerja secara silo mentality. Maknanya pejabat saya urusan saya. Buat apa saya nak. Tetapi sekarang benda dah berubah. KSU semua bekerjasama, berbincang macam mana kita boleh bekerjasama. Dan UTC tanpa kerjasama 70 agensi kerajaan tidak akan jadi kenyataan. Setiap agensi kerajaan saya harus memberi ucapan terima kasih. Kerana saya seorang pun tak boleh buat. Perlukan kerjasama dan sebagainya. Dan dengan idea dia pembaharuan dan juga bincang dengan NGO dan sebagainya. Jadi kita improve. Ini menjadi test case. Bila kita implement di Kuala Lumpur nanti, kita akan improve lagi. Kita belajar, kita mendapat maklumat dan sebagainya. Tapi dari segi penggunaan kaki tangan dengan adanya UTC ini, apabila ianya dilancarkan dengan meliputi ke banyak negeri, apakah ini akan melibatkan satu pergerakan kaki tangan kerajaan yang cukup besar sebenarnya? Tidak begitu besar. Counter service ni contohnya macam kita relocate saja dan sebagainya. Bukan kita mengambil pekerja baru. Contohnya doctors dan nurses yang ada di UTC kita gunakan yang masih daripada di Melaka. Dan satu lagi klinik satu Malaysia di sini kita ada even dentistry. Untuk klinik gigi. So satu pembaharuan kita tambah dengan klinik gigi. Yang klinik Malaysia yang lain kita ada normal service saja. So kita akan improve. Dari masa ke semasa dengan perkhidmatan yang lebih baik. Barangkali PPIM juga harus memikirkan secara serius tu untuk mewujudkan pula satu wakil PPIM di setiap UTC yang akan diwujudkan. Tapi jauh sangat bukan. Dia rasanya bila keperluan rakyat dijaga. Rakyat, contohnya kita ada post office saja pun. Kita tengok busur-busur orang pergi kerana ada satu keperluan. Jadi yang ini ni rasanya memang kita di NGO pun kena memperakui lah kehebatan lagi hebat Datuk. Hebat Datuk Najib, hebat Datuk yang melaksanakan lah. Bukan nak puji. Tapi nombor satu, saya rasa mungkin juga pegawai sana kena belajar Datuk Seri senyum walaupun dekat pukul 11 senyum. Jadi itu satu kelebihan. Dan betul, yang ini kita terima sangat. Pasal kita masalah yang kita dengar lah, perkhidmatan-perkhidmatan sekarang ni aduan-aduan terima di bank. Kita terima aduan pegawai-pegawai bank. Ini merupakan satu penyakit jugalah, tidak mahu senyum, mungkin pasal letih tu. Tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai excuse. Apapun kalau ini dapat dibetulkan sedikit saja pun, kita tak nak benda ni perkhidmatannya cukup ada, tapi manusia di dalamnya yang akan jadi sabotaj kepada idea-idea yang begini bagus. Jadi persoalan macam ni, bagaimana untuk mengatasinya? Mungkin perkhidmatan yang disediakan itu cukup istimewa di UTC itulah. Tetapi in the end of the day, yang akan menjadi masalah ialah seperti yang Datuk Nazim katakan, bahawa akan timbul masalah kerana melalui layanan, melalui perkhidmatan itu concern kita yang mungkin tidak mencapai tahap yang diharapkan oleh rakyat atau pengguna. Jadi apakah pihak Datuk telah pun memberi maklumat ataupun taklimat khas kepada mereka yang terlibat nanti bahawa ini perlu dilihat secara serius sebenarnya? Sudah banyak kali saya adakan taklimat dan setiap kali beratus pegawai kerajaan yang hadir. Jadi mereka tahu yang
konsep ini adalah untuk mendekati rakyat. So yang pentingnya rakyat bila dia keluar daripada UTC, dia keluar dengan senyum, puas hati. Bila dia pergi jumpa seorang lagi rakyat yang memerlukan perkhidmatan, dia recommend pergi kepada UTC. Contohnya masa pra-pelancaran minggu lepas, saya pergi ke kaunter immigration, sudah berpusu-pusu. Dan boleh tengok Chinese, Indian, Malays, everybody, sitting there, and semua orang bersalam. Dia happy sebab ada perkhidmatan dekat dengan bandar, and lepas perkhidmatan dia boleh pergi ke kaunter lain, and setengah kawan-kawan saya mengambil peluang untuk membarui IC, my card, 1 jam. So mungkin special lagi tu saya tak tahu lah. Tapi 1 jam. Saya Datuk datang ke? Okay. Tapi transportnya macam mana situ? Transport pun satu faktor, dan parking itu antara benda kita telah bincang. UTC mestilah dilokate satu kawasan yang strategik. Easy transport, public transportation. Orang ada kereta mesti ada parking lah. Parking memang kita siapkan ruang. Tapi untuk UTC Melaka contohnya, kerajaan negeri setuju daripada Melaka Central ada bas khas ke UTC. So ada bas khas, ada taksi dan sebagainya. Contohnya di Kuala Lumpur kita akan wujudkan, saya tak nak cakap lagi lah, mungkin akan keluar news later, because belum dimuktamarkan, akan ada LRT station. Dekat dengan LRT station, dekat dengan bus station, di mana pusat kegiatan orang ramai. So sambil dia buat aktiviti lain, dia buat juga aktiviti counter service, bayar bil ke, bayar income tax ke dan sebagainya, dia boleh buat dalam tempoh masa yang singkat dan terus perjalanan untuk membuat urusan lain. Contohnya balik kerja, singgah di tempat UTC KL, dan bayar dan balik. Dan mungkin Dato' Nazim, ya, ini kita cuba fokus kepada belia-belia lah. Memang kita sedar bahawa ada kemudahan yang cukup menarik disediakan di UTC ini, tetapi mungkin kemudahan yang disediakan itu tidak dapat memenuhi kehendak dan hasrat belia-belia kita yang pelbagai ini. Jadi pada pandangan Dato' Nazim sendiri, apakah yang harus UTC lihat secara serius bila mahu mendekati belia-belia ini? Kita ada berbincang sebelum ini pun. Antara masalah yang ada di Kuala Lumpur, ini bawa ke Datuk, mungkin Datuk pun dah telah fikir, mungkin pihak PM pun telah melihat ini sebagai satu masalah yang perlu diatasi. Kalau pekerja-pekerja daripada luar bandar, yang penduduk luar bandar datang bekerja, mungkin graduan bekerja dengan gaji 1,000 lebih, 2,000, antara problem yang paling besar yang juga telah dilihat menjadi punca kepada masalah masyarakat adalah tempat tinggal. Jadi kita mengharapkanlah dengan adanya kemudahan yang cukup cantik ini, mungkin di situ, dekat-dekat situ ataupun berhampirannya, kalau kita dapat ada hostel bandar yang bagi katil saja, bukan hostel, katil supaya orang bekerja dengan gaji yang tak banyak mana, jadi dia boleh tempat jadi mudah, cukup mudah, orang nak bekerja tak payah jauh sangat. Jadi ini merupakan satu pendekatan bukan setakat secara untuk fizikalnya, ia memberi kemudahan kepada mental, dia tidak terperangkap dalam 2 jam traffic jam, dan dia nak balik kampung, dia balik seminggu sekali, datang bekerja. Macam tengok Jepun ke mana kan, dia ada in fact macam katil saja, macam kapsul saja pun ada kan. Station. Jadi kalau boleh ada begitu, nanti kita mungkin dapat Datuk bersenyum ni, dia dah senyum dah. Sebelum itu barangkali ada sesuatu yang menarik yang boleh kita kongsi bersama pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini. Zaini dari Bandar Baru Bangi. Assalamualaikum Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Saudara Syarifah Wijirin yang saya hormati, dan juga tetamu-tetamu yang saya muliakan. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertanyaan saya begini tentang pembangunan bandar-bandar ni, khususnya di Malaysia. Saya lihat kita terlampau mengkhususkan kepada pembangunan fizikal, tetapi pembangunan insaniah tu begitu jauh sekali kalau kita dibandingkan negara kita dengan negara-negara yang telah jauh maju.
Contohnya kita begitu banyak kekurangan sekali perpustakaan-perpustakaan yang disediakan untuk orang ramai. Jadi mohon penjelasan daripada tetamu-tetamu yang saya hormati, terutamanya daripada Tok Ki sendiri. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam Zaini dari Bandar Baru Bangi. Persoalan yang menarik dibangkitkan oleh pemanggil ni. Tak apalah, nanti kita beri peluang kepada dua tetamu saya yang ada di studio Hello Malaysia ni untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Zaini, dan saya percaya Datuk juga mungkin akan memberikan penerangan bahawa pembangunan bandar itu juga akan diselaraskan di antara pembangunan fizikal dan juga pembangunan insaniah seperti apa yang saudara Zaini sebutkan. Kita akan berehat sekali lagi. Kembali semula nanti. Hello Malaysia bersama anda. Okey, kita difahamkan ada pemanggil dari Kajang sekarang ini yang juga barangkali ingin memberi pandangan dan pendapat di penghujung Hello Malaysia ini. Jadi Cik Muhammad, kalau tak salah saya dari Kajang, mungkin boleh secara pantas dan ringkas memberi pandangan anda. Assalamualaikum Cik Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Inilah pendapat saya. Ya. Pembangunan dekat Malaysia ni bagus. Tetapi unit penjaja itulah. Ha? Kadang-kadang konflik membeli belah ni pentingkan sangat orangnya jutawan-jutawan. Tapi bahagian penjaja tu kurang sikit. Ada tapi kurang sikit. Kalau ada pun dimonopoli oleh satu korporat juga. Kalau 10 ada unit penjaja tu satu korporat je. Okey. Tapi dia punya pelaksanaan tu okeylah. Yang kedua sekali, kalau bandar-bandar baru tu pula, dia punya rumah-rumah kedai tu pun bertingkat-tingkat sangat. 4 tingkat, 5 tingkat. Buatlah 1 tingkat tu untuk orang miskin ke. Kan? Ya. Jangan buat komplek membeli belah tu pula. Ada pula unit, tak ada pula unit-unit khas untuk orang miskin. Patutnya, kalau ada komplek membeli belah tu, kalau ada ruang dia yang besar-besar, yang kecil-kecil pun ada ruang. Yang kecil-kecil pun ada juga. Bagilah jangan sampai ke tingkat 5 pula unit yang kecil-kecil tu. Tingkat bawah tu dah 3-4 unit. Kalau ada 100 unit tu, 3-4 unit tu adalah unit yang kecil-kecil. Yang ke akhir sekali, projek hijau dia. Janganlah sepenuhnya simen. Adalah projek hijau dia. Nampak sikit kita punya seri. Malaysia ni kan berseri-seri dengan hijau. Dan senang je, pokok-pokok yang besar-besar tu boleh tanam dekat tengah-tengah komplek tu. Okey. Kita sekarang teknologi kita canggih sekarang. Betul. Okey, terima kasih Cik Muhammad. Kami faham masa yang semakin suntuk sebenarnya. Jadi keseluruhannya barangkali Dr. Muhammad, kita lihat daripada komen-komen itu yang dibangkitkan oleh Cik Muhammad tadi menarik juga tentang unit penjaja itu. Kalau di UTC itu barangkali janganlah hanya dimonopoli oleh satu pihak ataupun satu syarikat saja, barangkali diberi kepada mereka yang mungkin layak dan rakyat jelata yang mungkin juga ingin berniaga dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhannya saya percaya faktor-faktor ini telah pun dilihat secara serius oleh Datuk dan teman-teman yang mewujudkan UTC ini sebenarnya. Komen Datuk. Memang tujuannya lah untuk golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah. Jadi gerai-gerai ataupun ruang-ruang niaga, contohnya pasar tani dan sebagainya, kita akan pilih orang setempat yang mana pendapatannya rendah dan sebagainya. Dan untuk gerai ataupun kedai-kedai di bangunan tersebut juga kita pilih orang yang tempatan. Jadi soal mungkin dalam pemilihan tu ada yang dapat, ada yang tak dapat. Itu tak boleh dielakkan. Tapi memang hasrat kerajaan adalah untuk meningkatkan pendapatan golongan yang mempunyai pendapatan rendah. Jadi itulah hasrat kerajaan. Yang satu lagi soalan mengenai pembangunan insaniah. Memang government fokus bukan kepada hardware, software juga. Pembangunan insaniah dari segi tingkah laku, dari segi hubungan masyarakat dan sebagainya. Dan perpustakaan tu memang ada. Memang ada. Kita ada pusat komputer, pusat ni. Dan even di UTC Melaka ni, mereka akan adakan training untuk golongan yang ingin belajar menggunakan internet, nak adakan Facebook dan sebagainya. Mereka boleh datang ke tingkat yang di mana diberi perkhidmatan dan sebagainya. So overall,
Saya memang setuju sangatlah dengan Datuk Nazim yang kata kita perlu adakan hostel-hostel. Mungkin di Melaka kita tak sempat nak buat dalam 8 minggu dan tanah sesuai. Tapi dia ada dekat tu, kerajaan negeri telah adakan bangunan-bangunan untuk hostel untuk student. Student mara di sana UiTM memang semuanya menyewa bangunan dan masih ada banner lagi yang baru yang kosong. Ini untuk bekerja pula sekarang ni. Mungkin untuk pekerja. Saya tak tahulah, mungkin di Melaka ada ke. Sebab saya duk concentrate on UTC. Ya, betul. Jadi di bandar-bandar lain pun dan kerajaan amat memandang berat mengenai tempat tinggal. Di peringkat kerajaan dalam transformasi negara ini, perumahan adalah satu perkara yang diberi pertimbangan yang berat. Contohnya kita wujudkan Prima, perumahan satu Malaysia, di mana kita ambil tanah-tanah dan bina rumah di pelbagai peringkat untuk golongan berpendapatan 5,000 ke bawah. Apartmen, rumah, teres dan sebagainya. Dan yang mana mereka tidak ada rumah, bolehlah hubungi Prima dan daftar diri. Dan Prima ni secara telus, balloting. Kalau ballot you dapat lah. Jadi tidak ada pilih kasih. Di seluruh negara lah. Di Seremban ada, di Putrajaya pun ada dan sebagainya. Okey, sempena dengan pelancaran pada 23 hari bulan nanti Dato' ya. Apakah sebenarnya yang telah pun disiap atur oleh dalam usaha untuk mempromosikan UTC ini? UTC ini akan dilancarkan dan acara diadakan selama 2 hari, 23 dan 24. Okey. Pagi dimulakan dengan Perdana Menteri melawat pasar di Sentral, Melaka Sentral dan menaiki bas dan datang ke kawasan Jalan Hang Tuah dan menaiki beca ke pusat UTC dan melakukan upacara pembukaan perasmian dan sebagainya. Kita adalah pertunjukan dan sebagainya dan beliau akan melawat setiap saya tak tahu lagi lah tingkat mana yang bernasib baik beliau akan singgah. Ada 9 tingkat ni. So kalau nak panjat Ada lift, tapi ada lift, ada tangga dan sebagainya. Okey. So beliau akan melawat dan juga beliau akan berinteraksi dengan kita ada booth, banyak booth yang akan dibuka dan beliau melawat pasar tani dan sebagainya dan bersama dengan rakyat akan ada jamuan rakyat di sekitar Jalan Hang Tuah. Dan setelah tamat perasmian kita ada acara malam dengan hiburan, dengan bunga api, dengan Melaka parade dan sebagainya. Dan hari kedua pun kita ada acara larian UTC, ada pertunjukan oleh tentera dan sebagainya hingga ke lewat malam. Kita ada hiburan dan juga wayang pacak kita perkenalkan di mana Jabatan Penerangan membantu kita menyediakan satu filem yang cukup bagus. Saya tak nak cakap. Saya tahu tapi biar suspend dulu. Suspend datanglah beramai-ramai. Tapi yang penting malam pertama tu ada bunga api dan sebagainya. Dan hari perancaran semasa Perdana Menteri berada di UTC perkarangan, kita jangkakan 100,000 rakyat di seluruh Melaka dan sekitarnya, di luar. Dari Kuala Lumpur pun kita yang kenamaan kita jemput. Traffic jam lagi lah. Traffic jam dan kita mungkin tutup jalan tertentu dan datanglah awal-awal lagi lah sebelum pelancaran pukul 10 pagi. Jadi kalau boleh 8.30 semua rakyat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya nak bagi peluang kepada Datuk Nazim tapi masa dah terlalu suntuk tu. Tapi skop-skopnya apa yang kita harapkan kalau faktor human engineering itu dapat dijadikan satu faktor dalam apa-apa yang dibuat di sini supaya itu menjadi penggerak utama. Pasal walaupun kalau kita tengok di Jepun bila sistem dia fail, the human value still exist. Orang masih beratur. Kalau tengok di Amerika itu masa reboot apa benda, bila sistem fail, orang nak merompak Jadi kita nak manusia itu, faktor manusia itu dijadikan satu. Ini harapan NGO lah. Okey, terima kasih kepada Datuk Nazim Johan dan terima kasih kepada Datuk Dr. Mohamed Irwan yang sudi bersama kami di Hello Malaysia ini dan banyak lagi sebenarnya yang boleh kita bercakap tentang pusat transformasi bandar ini, tetapi inilah satu lagi program transformasi yang ingin dicapai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dengan sokongan daripada semua pihak, dengan sokongan rakyat khususnya, kerana apa yang disediakan adalah untuk
kemudahan rakyat, dan anda sendirilah yang harus menggunakan kesempatan dan peluang yang terbuka ini untuk menggunakan segala perkhidmatan yang disediakan demi faedah bersama. Dan saya percaya bahawa sekiranya ianya digunakan dengan baik dan perkhidmatan yang diberikan juga mencapai tahap yang kita kendaki seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Nazim, saya percaya bahawa program UTC ini akan satu lagi menjadi satu lagi program kejayaan negara, dan barangkali ini di Melaka inilah yang akan dijadikan contoh nanti, Datuk, ya, dan mungkin ianya kemudiannya akan diwujudkan di semua negeri di Malaysia ini, dan ini lagi satu lagi program pencapaian dari segi transformasi yang dihajatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, terima kasih kepada anda yang memanggil kami, dan terima kasih memberi pandangan-pandangan yang cukup bernas, dan seperti biasalah sebelum kita berpisah, ingat Hello Malaysia, ingat kami di Bernama TV. Kita jumpa lagi.